لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أهنا من النار وإنها من الملائكة المقربين وافتح علينا أبواب رحمتك وعلينا أسرار رحمتك يا رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا. قال الشيخ المصنع لنا في الدارين. Sekarang. Sehingga berkhilaf mereka itu adakah tahakkuk ia pada dirinya. Sehingga berkhilaf mereka itu ulama adakah khilaf tu khilaf macam mana? Adakah tahakkuk ia pada dirinya? Adakah tahakkuk ia pada dirinya? Lepas tu dia ada lawan dia satu lagi depan. Adakah tahakkuk dirinya pada dirinya? Kita langkah tengok depan. Pada katanya atau tiada tahakkuk dirinya. Itu dua. Adakah tahakkuk ia pada dirinya? Depan. yang kalau yang kitab Jawi ni lebih kurang 4 baris. 4 baris lah. Atau tidak tahakkuk dirinya. Gitu. Tahakkuk ke tidak tahakkuk pada diri. Khilaf di situ. Sehingga berkhilaf. Jadi cerita kitanya ialah sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah ialah suatu perkara dia katanya ialah suatu perkara yang lazim bagi sifat ma'ani. Dia katanya hanya ia sifat ma'ani tak sifat maknawiyah, perkara-perkara yang lazim bagi sifat, bagi ma'ani, bagi sifat ma'ani yang dapat dengan fikir jua. Jadi sifat maknawiyah tu kita dapat dengan dapat reti, dapat tahu kata sungguh itu dengan fikir jua. Tak sama dengan sifat ma'ani, sebab sifat ma'ani benda yang ada, sifat yang jenis ada pada kharij. Kita boleh tengok kalau Tuhan bagi nampak. Tetapi sifat maknawiyah dia ialah suatu perkara yang lazim bagi sifat ma'ani. Yang dapat dengan fikir jua, jadi maknanya bukan ada pada kharij. Fardunya kalau ada pada kharij, jadi sifat ma'ani jugalah, tapi bukan. Tak dapat dengan bukan ada pada kharij. Bukan ada pada kharij, hanya dapat tahu tu, dapat reti, dapat faham dengan fikir saja. Sehingga berkhilaf mereka itu ulama mutakallimin. Sehingga berkhilaf mereka itu ulama mutakallimin, ulama pada ini ilmu lah. Khilaf, apa khilaf macam mana? Adakah tahakkuk pada dirinya? Adakah tahakkuk pada dirinya? Adakah tahakkuk pada diri? Adakah tahakkuk ia perkara-perkara tadi? Perkara yang lazim, sifat maknawiyah itulah. Pada dirinya, diri perkara. Ialah sifat ma'ani.
adakah tahakkuk? Lepas tu depan atau tiada tahakkuk. Jadi khilaf pada mana? Khilaf pada tahakkuk pada dirinya atau tidak tahakkuk pada diri. Maka sebelum pada kita nak lanjutkan, jadi apa takutnya tak faham makna tahakkuk. Nak katanya tahakkuk tu mana sungguh. Jadi khilaf pada tahakkuk ke tidak tahakkuk. Maknanya kalau katanya tahakkuk, maknanya bilang kata walaupun tidak ada pada kharij tapi sungguh dalam fikiran. Dia panggil tahakkuk juga. Tetapi yang kawan satu lagi tidak tahakkuk, mana tak ada benda. Jadi maknanya dia di sini dia khilaf pada tahakkuk ke tidak tahakkuk. Mana kalau tahakkuk maka kita bilang jadi sifat. Walaupun bukan sifat yang maujud, yang wujudi seperti kudrat iradat sekalipun, tapi tahakkuk. Sengerti. Kalau satu laginya tiada tahakkuk, maknanya tak boleh bilang jadi sifat sebab tak tahakkuk. Dia tahakkuk ni dia tak kata adakah ada, memanglah sifat ma'ani, sifat maknawiyah, ia bukan ada pada kharij sama sekali. Ya macam ni. Macam kita duduk bersila. Duduk bersila ni, kalau kita duduk bersila, maknanya kita nak kata ada duduk tu tak boleh lah. Nah, kita nak kata ada tu tak boleh dah, sebab duduk ni satu kelakuan saja, satu perbuatan saja. Tapi kita nak kata ada tak boleh. Tapi kalau kita tengok orang yang duduk, kita katanya duduk ia tu tahakkuk. Diri duduk tu tengok ketika kita solat, ketika kita baca tahiyat. Artinya ketika kita baca Rabbighfirli, ketika itu tahakkuk berduduk kita. Ketika tu tahakkuk duduk kita. Dia panggil tahakkuk. Maknanya tahakkuk pada diri kita panggil begitulah. Tengok. Jadi tengok, dia katanya adakah tahakkuk ia pada dirinya? Sungguh pada dirinya. Iaitu perkara-perkara tadi. Perkara-perkara yang lazim tadi. Pertamatan, jadi ikatan tiap-tiap sifat, pertamatan tiap-tiap sifat daripada sifat ma'ani dengan zat. Iaitu apa dia? Sifat ma'nawiyah atau perkara-perkara yang lazim bagi ma'ani. Mengikut kaum yang mengatakan tahakkuk. Jadi beginilah. Kita ambil rekas dulu. Kalau mengikut kaul yang mengatakan dia khilaf pada tahakkuk ke tidak tahakkuk. Kalau kaul yang mengatakan tahakkuk pada dirinya, maka tafsir makna sifat maknawiyah tu ialah pertamatan. Pertamatan tiap-tiap sifat hingga akhir. Maka satu kaum laginya dia tidak tahakkuk dirinya. Tidak tahakkuk dirinya, maka hanya ia amrun i'tibari. Itu lagi akan datang. Itu satu kaum. Maka tidak tahakkuk, maka tak bilang jadi satu sifat. Tak bilang jadi sifat. Yang kaum yang pertama tahakkuk, maka dibilang jadi sifat. Maka sebab tu jadi 20. Tapi kaum yang satu lagi tidak tahakkuk, maknanya tak bilang jadi sifat. Apabila tak bilang jadi sifat, maknanya kaunuhu qadiran, memanglah
sebenar tapi tak bilang jadi sifat. Gitu. Itu dia khilaf di situ. Maka kaum yang pertama di sini dia katanya kita mengikut kaum yang mengatakan tahakkuk sifat ma'ani, kaunuhu qadiran dan sebagainya, tahakkuk pada diri, iaitu pertamatan tiap-tiap sifat. Pertamatan ikatan, tapi majazi lah, bukan ikat tambat dengan tali, bukan begitulah. Tambatan ikatan tiap-tiap sifat, ini tiap-tiap satu sifat, tiap-tiap sifat ni tiap-tiap satu sifat daripada sifat ma'ani, maknanya ikatan sifat-sifat ma'ani lah. Ikatan sifat ma'ani, pertamatan sifat-sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmu, hayat hingga akhir. Pertamatan dengan zat. Dengan zat tu sangkut dengan takluk pada pertamatan. Pertamatan dengan zat. Jadi jadi maknanya sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah ialah sifat ma'nawiyah. Kita ambil satu contohnya, apa dia? Kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran tu ialah memanglah dia tu lazim daripada sifat kudrat. Lazimlah dia tu daripada sifat kudrat. Tapi kaunuhu qadiran tu kenapa benda apa pula? Maka kita mengikut kau yang mengatakan tahakkuk pada diri, maka kaunuhu qadiran ni ialah sebagai pertamatan ikatan di antara sifat kudrat dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadi maknanya kalau tidak ada dia, kalau tidak ada sifat kaunuhu qadiran, tak adalah sifat kudrat. Maknanya sifat kudrat tidak ada pada zat. Kalau nak buat bandingannya seperti gam. Gam tu ialah mengikatkan, melekatkan akan kertas masalan dengan dinding. Kalau kita nak tapalkan kertas kat dinding, maka untuk nak bagi lekat, untuk nak jadi lekat kertas pada dinding tu ialah kita bunuh gam. Maka gam itulah pertamatan ikatan di antara kertas dengan dinding. Itu buat bandingan saja. Tapi gam tu ialah benda yang ada, satu benda jenis getah-getahnya begitu. Tapi ini bukan dia macam itulah, tapi nak buat banding saja. Nak buat bandingan saja, jadi maknanya kertas. Kertas kalau kita letak kat dinding dengan tidak ada gam, kalau kita lepas, kertas itu akan jatuh. Dia tak terlekat pada dinding. Dia tak berpegang pada dinding. Sebab kertas dengan dinding, dia tak berpegang. Maka untuk nak bagi lekat kertas pada dinding, mesti kita guna gam. Gam itulah ialah pertamatan antara kertas dengan dinding. Jadi seolah kata dinding tu zat, kertas tu sifat ma'ani, kudrat. Seolahnya begitu. Jadi kertas seolah sifat kudrat, sifat ma'ani, dinding tu seolah katanya zat. Begitu. Itu nak banding saja. Nak banding bagi nampak rupa macam tu. Jadi maknanya pertamatan, seperti orang belah lembu, orang kampung dia belah lembu, maka apabila dia bawa lembu pergi makan rumputnya, dia kena guna tali untuk nak tambatkan akal lembu dengan apa-apa benda supaya lembu itu tetap duduk di situ. Maknanya sekiranya kalau dia tak tambatkan lembu, tak ikatkan lembu itu, maka lembu akan pergi ke mana-mana. Letak di pagi, petang, dia tengok tidak ada sebab lembu dah pergi. Nak bagi lembu tetap ada di situ,
mesti ditambatkan dengan tali. Begitulah. Itu bandingan-bandingan. Tapi di sini jauhlah daripada macam gam tu, bukan baca gam begitu. Tapi seolah-olahnya begitu. Jadi maknanya kaunuhu qadiran, seolah katanya pertamatan di antara sifat kudrat dengan zat Allah Ta'ala. Seolah katanya kalau tidak ada kaunuhu qadiran, kalau tidak ada kaunuhu qadiran, maka tidak adalah sifat kudrat itu pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu. Maka kaunuhu qadiran tu seolah-olah apa dia? Dikatakan pertamatan di antara pertamatan di antara zat dengan sifat ma'ani. Begitulah. Maka dengan sebab dia kaum yang mengatakan tahakkuk pada diri, maka dia tu ialah pertamatan sifat ma'ani dengan zat. Iaitulah perkataan mereka. Iaitulah kaul yang mengatakan tahakkuk pada dirinya. Kaul yang mengatakan tahakkuk pada dirinya ialah pertamatan sifat ma'ani dengan zat. Iaitulah kaul yang mengatakan tahakkuk pada dirinya iaitu pertamatan sifat ma'ani dengan zat. Perkataan mereka, perkataan ulama yang menyabitkan ahwal, yang mengisbatkan ahwal. Apabila begitu, maka dibilang jadi sifat. Apabila dibilang jadi sifat, maka jadi ia daripada sifat-sifat. Tengok. Maka jadilah ia perkara-perkara tadi, perkara yang lazim bagi sifat ma'ani kaunuhu tu daripada sifat. Ini setengah daripada sifat. Jadi kaunuhu tu ialah sifat. Kaunuhu qadiran adalah sifat. Kaunuhu muridan adalah sifat. Maka cukuplah bilangan sifat yang wajib diketahui dengan tafsil itu 20. Jadi 20 sebab qudrat tu satu, kaunuhu satu pula. Qudrat tu satu sifat, kaunuhu tu satu sifat pula. Iradat tu satu sifat, kaunuhu muridan satu sifat pula. Jadi cukupnya, jadi maknanya kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan hingga akhirnya ialah sifat-sifat. Maka cukuplah 20. Kita sebab dia kata dia tu adalah sifat. Begitu. Ulang balik, iaitu akal yang mengatakan tahakkuk pada dirinya, iaitu pertamatan sifat ma'ani dengan zat. Perkataan mereka. Perkataan mereka dikarenakan mereka ini ialah Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani dan Imam Haramain. Dikarenakan mereka di situ ialah Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani dan Imam Haramain dan pengikutnya. Perkataan mereka ini, pendapat mereka mana? Yang menyabitkan ahwal. Yang menyabitkan ahwal tambah di atas 3 perkara yang dikata oleh satu kaum lagi. Jadi yang menyabitkan awal, maka jadi semuanya jadi 4 lah. Dia tambah ahwal satu lagi. Jadi semua perkara di isi merekanya ialah 4. Maujud, mana dia 4? Satunya maujud, yang keduanya ma'dum, yang ketiganya ahwal, yang keempatnya amrun i'tibari. Jadi 4 lah. Jadi 4. Jadi maujud, ma'dum, ahwal, amrun i'tibari. Bilanglah mana dulu maujud, ma'dum, amrun i'tibari, ahwal. Bilang. Jadi semuanya perkara itu ada 4. Satunya maujud.
Jadi benda perkara yang benda kita duk bincang, duk bercara, duk semuanya, ia tak lepas daripada 4 perkara. Lebih-lebih laginya daripada kita duk bahas di dalam ilmu usuluddin ni, tak lepas pada 4 perkara ni. Tak lepas daripada 4 perkara ni. Mana dia? Satunya maujud. Tengok kita maujud zat Allah, maujud sifat ma'ani bagi Allah maujud. Maujud, tak kira maujud itu qadim ke, maujud itu baharu ke, tak kira lah. Jadi, dia tak lepas. Daripada ada kalanya maujud. Ada benda yang ada tu ada pada kharij, kita boleh tengok dengan mata, boleh tengok kalau Allah Ta'ala bagi nampak. Benda maujud. Lepas tu benda maujud itu benda yang ada pada kharij, tak kira baru atau qadim. Tengok. Allah, zat Allah ada. Makhluk kita ada. Sifat ma'ani Allah ada. Tapi qadim. Begitu. Warna putih bagi kapas ada. Rasaan masin bagi garam ada. Tapi baru. Begitu. Makdumat. Makdumat. Benda mungkin ada juga. Seperti anak orang mandul. Makdum. Anak bagi Allah makdum juga. Tapi anak bagi Allah makdum. Tapi mustahil. Anak orang mandul makdum juga. Tapi mungkin harus. Begini. Amrun i'tibari. Seperti berjalan, makan, tidur. Itu amrun i'tibari. Seperti berjalan, makan, tidur, itu nisbah kita manusia. Nisbah bagi Allah amrun i'tibari, tanjizi hadis, memberi rezeki, memberi sehat. Allah Ta'ala bagi rezeki, amrun i'tibari ke semua. Dan satu laginya hal. Hal tu apa dia? Ialah inilah kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, dan setengah daripada hal juganya sifat wujud. Mengikut kaum ini. Sifat wujud pun masuk dalam bagai hal juga. Jadi apa lagi? Tak adalah benda mana-mana pun segala perkara yang kita bincang semuanya, yang kita maklumat ke semuanya, tak lepas daripada 4 perkara ni. Tak lepas daripada 4 perkara ni. Itulah makna kata semua segala perkara tak lepas, tak terbahagi kepada ada 4 bagai ini. Maujud, ma'dum, amrun i'tibari dan hal. Maka tidak adalah benda yang lain daripada 4 perkara ni, tidak ada. Hanya ada 4 perkara ni. Emo masuk dalam bagai maujud, emo masuk dalam bagai makdum, emo masuk dalam bagai amrun i'tibari, emo masuk dalam bagai hal. Gitu. Maka dia tak lepas daripada 4 perkara. Itu maknanya perkara ada 4, tersimpan pada 4. Tersimpan pada 4. Lepas tu apa dengan kata perkara tu tak kira lah. Khalik ke makhluk ke, Allah masuk dalam mana? Zat Allah masuk dalam maujudat. Masuk dalam maujud. Sifat ma'ani Allah masuk dalam maujud. Sifat wujud, sifat kaunuhu, masuk dalam ahwal. Ta'aluk tanjizi hadis kudrat masalan, itu masuk dalam bagai amrun i'tibari. Itu nisbah bagi Allah. Lepas tu, jadi maknanya semua segala perkara ia tak lepas pada ni. Lepas tu, wajib ke mustahil ke harus pun dalam ni juga. Sebab maujudat ada kalanya harus, ada kala mustahil, ada kalanya wajib. Maujudat, maujud, ada kalanya wajib seperti maujud ialah seperti zat Allah. Maujud ada kalanya harus seperti badan kita ada kita sekarang. Maujud yang mustahil seperti anak Allah syarik bagi Allah, itu mustahil. Gitu. Jadi segala perkara tak lepas daripada 4 perkara ini. Maka jadi maknanya dia katanya jadi kaum bagi Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani dan Imam Haramain
mereka yang mengatakan kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, hingga akhirnya ialah tahakkuk pada diri. Tahakkuk pada diri sebab masuk dalam bagai hal. Masuk dalam bagai ahwal. Hal tu mufrad, jamak dia ahwal, sama ya. Jadi maknanya kaunuhu qadiran hingga akhirnya ialah tahakkuk pada diri sebab masuk dalam bagai ahwal. Maka apabila katanya tahakkuk pada diri, maka kaunuhu qadiran tu apa dia? Kena kepada perikatan, pertamatan antara sifat ma'ani dengan zat. Pertamatan sifat ma'ani dengan zat. Dengan maknanya kalau tidak ada kaunuhu qadiran, tidak adalah kudrat. Sebab dia lazim malzum. Tak ada lazim, tak ada malzum, tak ada malzum, tak ada lazim. Seperti basuh dengan mandi. Sebab kaunuhu qadiran, lazim bagi kudrat. Lazim bagi kudrat. Maka kalau tak ada kudrat, tak ada juga kaunuhu qadiran. Kalau tak ada kaunuhu qadiran, tak ada juga kudrat. Sebab kalau tak mandi, tak basah. Kalau tak mandi, tak basah. Kalau basah, maknanya ada mandi. Begitu. Maka jadilah ia perkara-perkara tadi ialah sifat itu maknawiyah tu daripada sifat ni masuk dalam bagai-bagai sifat, masuk dalam jenis sifat. Jadi sifatlah. Tilik pada dia, tahakkuk pada diri, kena atas diri pertamatan di antara sifat ma'ani dengan zat, maka dia tu adalah sifat. Maka jadilah ia daripada sifat. Maknanya sifat itu kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan tu adalah sifat. Apabila dia tu adalah sifat, maka kena bilang jugalah kita selepas pada bilang sifat ma'ani dah sampai 7, kena tambah lagi lah 7 pulaknya. Ialah kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan. Maka cukuplah bilangan sifat yang wajib diketahui, wajib di atas kita mukallaf diketahuinya. Dan wajib ketahui dengan tafsir itu 20. Sebab kaunuhu qadiran adalah sifat juga. Adalah sifat juga. Cumanya bukan sifat yang maujud seperti kudrat, bukan. Wujud tu sifatlah. Kudrat tu sifatlah. Tapi ada pada dirinya. Tapi kaunuhu qadiran bukan wujud, bukan ada macam kudrat tu, bukan. Hanya dia tu menengahi di antara ada dan tiada. Begitu. Atau tidak tahakkuk dirinya. Ini yang kedua. Ini yang kedua. Jadi sambung dengan dulu. Sehingga berkhilaf mereka itu, adakah tahakkuk pada dirinya atau tidak tahakkuk dirinya. Tidak tahakkuk dirinya maknanya bukan ada benda. Bukan diri benda tu ada. Bukan diri benda tu sungguh. Bukan ada bukan sungguh pada diri dia. Bukan sungguh pada dirinya. Hanya ia perkara-perkara tadi, hanya ia perkara-perkara yang lazim bagi sifat bagi ma'ani itu amrun i'tibari, kena kepada amrun i'tibari. Ini tepat khilaf tadi dia kata kena kepada ahwal. Adapun di sini dia kata kena kepada amrun i'tibari saja. Ini mengikut kaum yang mengatakan perkara kesemuanya 3 saja ialah maujud ma'dum amrun i'tibari. Maujud ma'dum amrun i'tibari. Lepas tu kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, masuk dalam mana? Masuk dalam amrun i'tibari. Masuk di dalam bahagian amrun i'tibari. Maka memang amrun i'tibari tidak tahakkuk pada diri. Tidak tahakkuk pada diri. Tengok berjalan, makan, tidur, mana dianya? Mana dianya?
Cumanya kita reti dalam fikiran gitu. Tengok buat begitu, gerak begitu, bergerak begini, itu berjalan. Tengok dia bergerak begini, itu makan. Begitulah. Cumanya kita faham dalam fikiran kita saja. Hanya dia tu amrun i'tibari. Jadi maknanya semua segala perkara tu tersimpan pada 3 saja. Maujud, ma'dum, amrun i'tibari. Tak lepas daripada itu. Iaitu perkara-perkara yang lazim bagi sifat ma'ani mengikut kaum yang mengatakan tidak tahakkuk pada diri. Berdirinya nyerojak ke mana? Artinya sifat ma'ani. Berdiri sifat ma'ani dan adanya berdiri dan adanya ada sifat ma'ani pada zat. Itu ya. Jadi kaunuhu qadiran kena kepada apa? Kaunuhu qadiran tu kena kepada apa? Kena kepada berdiri kudrat pada zat. Ada kudrat pada zat. Di situ. Maknanya bukan perkara yang suku sakat pula tu bukan. Bukan benda yang suku sakat pula tu bukan. Hanya kena kepada apa? Kena kepada ada kudrat pada zat, berdiri kudrat pada zat. Itu ya. Jadi ada masin di garam tu ya. Ada masin di garam. Berdiri masin pada garam. Salah begitu ya. Macam tu ya. Jadi maknanya tidak tahakkuk pada diri sebab tu tidak dibilang kata sifat. Memanglah sungguhlah. Kaunuhu qadiran jangan kata tak sungguh. Cumanya tidak tahakkuk pada diri. Tidak tahakkuk pada diri. Tengok. Apa dia? Ada masin di garam. Bukan diri masin. Bukan diri garam. Bukan diri masin. Bukan diri garam. Ada masin di garam. Mana benda? Mana bendanya? Jadi kira-kira sajalah. Itu i'tibar kira-kira saja. Kira-kira saja. Sebab kalau tidaknya garam suku, masin suku lah. Masin kat lain, garam kat lain lah. Tapi sebut katanya keadaan garam yang masin. Sebut kata keadaan garam yang masin, apa dia nak cerita situ? Ialah ada masin kat garam. Ada masin kat garam. Nak cerita begitu ya. Mana garam tu bersifat dengan sifat masin. Begitu ya. Begitu saja. Maka dengan sebab tu dia tak bilang jadi sifat. Tapi tengok. Jadi keadaan garam itu masin kena kepada apa? Kena kepada ada masin kat garam. Maka boleh kita nak kata tak? Nak kata tidak bolehkah? Bolehkah? Tak boleh. Ada masin kat garam. Kena kata macam mana? Sungguh. Sungguh juga. Tapi ada tahakkuk diri ke tidak? Tidak. Ada tahakkuk pada diri dia ke? Diri ada garam kat masin, ada masin kat garam tu ada tahakkuk pula ke? Tak. Tapi sungguh ke tidak? Sungguh. Sungguh. Kalau tak sungguh, tak masinlah garam itu. Kalau tak sungguh, ada masin kat garam. Kalau tak sungguh, apa dia? Tak masinlah garam itu. Begitulah. Kalau kata tak sungguh ada kudrat pada zat, maka tak ada kudrat pula. Allah tak bersifat dengan kudrat pula. Sebab tu dalam kitab Faridah dia katanya kaunuhu qadiran tu mengikut kaum ini dia kata apa? Kena kepada berdiri sifat kudrat pada zat. Sama. Berdiri sifat kudrat dengan zat. Itu sama dengan sini. Itu maknanya jadi kaunuhu qadiran kena atas benda apa? Kena kepada berdiri kudrat dengan zat Allah. Artinya satu lagi ada kudrat pada zat Allah. Gitu. Maka apabila kena kepada itu, maka bukanlah ia sifat. Kaunuhu tu memanglah sungguh tapi tak kira kata sifat. Maka bukanlah ia sifat. Bukan sifat.
bukan sifat. Tapi kalau tanya sifat ke tidak kaunuhu qadiran, bukan sifat. Bukan sifat. Kalau tanya sungguh ke tidak, memang sungguh. Nah, macam masin dengan garam itulah. Garam tu zat, masin tu sifat kan. Masin tu sifat, rasaan tu sifat lah. Memanglah masin tu sifat. Tapi ada masin kat garam, tak bilang kata sifat. Tapi sungguh ke tidak ada masin kat garam? Sungguh, cuma ambil letak kat lidah. Begitu. Sungguh ke tidak? Sungguh. Tapi satu sifat yang lain pula daripada satu sifat pula lain pada masin ke? Bukan. Tak kira kata sifat. Sebab tidak tahakut pada diri. Cumanya kita reti, kita faham saja. Kita dengan akal kita faham. Sebab tak garam ini masin. Kita faham kata apa dia? Ada masin tu kat garam. Sebab tu boleh cakap gitu. Air laut ini masin. Kita faham saja. Ada masin, ada rasa masin tu kat air laut tu. Kalau tidak dia tak cakap gitu. Begitu saja. Jadi maknanya kita tak bilang kata dia tu sifat. Sungguh ke tidak? Jawabnya sungguh. Tapi tak bilang jadi sifat. Apabila tak bilang jadi sifat, kita bilang sampai 13 dah cukup. Kaunuhu, kena bilang ke tidak? Tak. Sebab kita ni asalnya wajib dah atas kita orang mukallaf mempelajari, mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Jangan terlupa asal. Kenapa tak bilang juga walaupun dia sungguh? Kaunuhu qadiran, kalau tanya sungguh ke tidak? Sungguh. Sungguh ke tidak keadaan Allah yang berkuasa? Sungguhlah. Tapi sifat ke tidak? Bukan. Bukan. Kalau orang tanya, dah sungguh, kenapa tak bilang juga? Jadi 20. Maka kita jawab kata asalnya kita cakap pasal apa dia? Wajib di atas kita orang mukallaf mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi Allah dengan secara tafsir. Wajib kita mengetahui akan apa? Akan sifat-sifat yang wajib bagi Allah dengan secara tafsir. Maka kaunuhu qadiran sifat ke tidak? Bukan dia sifat. Tak payah bilang. Adapun kaum yang pertama dia kata kaunuhu qadiran tu adalah sifat. Maka apabila kata wajib kita kena tahu dengan secara tafsir, maka dia pun masuk juga. Sebab dia sifat juga. Begitu ya. Kita mesti faham, itu mestinya kena ingat begitu. Sungguh tu memanglah sungguh kaunuhu qadiran, tapi bukan sifat. Dia ni bukan sifat. Apabila bukan sifat tapi wujud sifat, kidam sifat, baqa sifat, qudrat sifat, kalam sifat. Kaunuhu bukan sifat. Kaunuhu qadiran bukan sifat. Tak payah bilang. Jadi kita kena tahukan sifat. Maka ini bukan sifat. Kita kena bilang satu wujud, dua kidam, baqa, tiga baqa sampai kalam. Yang ke-13 sifat kalam. Sifat kalam. Kaunuhu tak payah bilang sebab dia bukan sifat. Begitu. Tak payah bilang sebab dia bukan sifat. Kita nak bilang sifat saja. Benda bukan sifat kita tak bilang. Sebab tu kita tanya, cuba bilang ada berapa orang semua? Contohnya ada 10. Kena kata 10, yang kata 20 kira sekali dengan bayang dia. Tak boleh. Kita tak ada nak bilang bayang, kita nak bilang orang. Cuba bilang orang ada berapa orang dalam bilik ini? Kalau 10, 10 lah. Yang kata 20. Daripada mana? Bayang dia pula 10. Kita tak bilang, tak ada suruh bilang bayang, kita nak bilang orang saja. Begitu. Maka di sini bilang sifat. Benda ni bukan sifat, tak payah bilang. Memanglah sungguh, tengok kita ni katanya ada 10 orang kat bilik. Dalam bilik ni ada 10 orang. Maka bilang orang ada berapa orang. Bilang orang sajalah. Jangan bilang sampai bayang pula. Jangan bilang sampai bayang.
Sebab suruh bilang orang saja. Memang bayang tu sungguh ke tidak? Ada ke tidak? Ada. Adalah bayang dia tu. Kalau ada cahaya yang itu, adalah bayangnya. Tapi sungguh ada bayang. Tapi tak ada nak bilang. Begitu. Nak bilang orang ada berapa orang. Orang ada berapa orang kat bilik? Ada 10, jawab 10. Maka bayang tak payah bilang lah. Sebab kita nak bilangan orang saja. Bayang tu ada ke tidak? Memang ada. Tapi tak nak suruh bilang. Bilang ada berapa orang? Dia kata 10. Bilang orang saja. Dia kata 20. Sebab orang seorang piyah satu. Orang seorang piyah satu 20. Tak ada nak suruh bilang sampai ke piyah. Gitu. Jadi maknanya sini kita nak bilang sifat-sifat yang wajib kita mengetahui. Wajib mengetahuikan sifat-sifat. Maka kaunuhu qadiran bukan sifat. Sebab tu tak bilang. Sebab tu dia katanya inilah kaul yang rajih. Inilah kaul yang rajih. Yang kata tiada tahakkuk pada diri, hanya ia amrun i'tibari. Hanya ia amrun i'tibari, kaul yang rajih yang kuat. Jadi ini kaul yang kuat ialah kaul bagi Imam Asy'ari. Tapi tidak kurang masyhur. Adapun kaul yang pertama tadi, dia terlebih masyhur sehingga kita terlekat belajar sifat 20. Belajar sifat 20 mana kaun pun sifat. Mana kalau katanya belajar sifat 13, mana kaun bukan sifat. Begitu. Inilah kaun yang rajih, inilah makna inilah mana hanya tiada tahakkuk dirinya, hanya ia amrun i'tibari. Inilah tidak tahakkuk pada diri, hanya ia amrun i'tibari. Makna nafikan ahwal. Itu makna kata kaun yang menafikan ahwal. Dan 7 begitu. Jadi menafikan awal maknanya menafikan awal mana dia kata macam mana? Perkara ini ada 3 sajalah. Maujud, ma'dum, amrun, i'tibari. Ahwal bukan tak masuk dalam perkara. Tak ada. Awal tak ada. Tak payah bilang. Jadi 3. Begitulah. Maka itulah jadi bincang tentang khilaf di antara ulama pada sifat maknawiyah. Begitu. Jadi maknanya kesimpulannya kaunuhu qadiran itu tetap sungguh sama sekali. Mengikut kaum yang pertama pun sungguh, kena kata sungguh. Mengikut kaum yang kedua pun sungguh. Cumanya khilaf bilang kira jadi sifat ke, adakah kaunuhu itu sifat ke bukan sifat. Khilaf di situ lah. Sifat ke tak sifat. Tapi sungguh memang sungguh. Macam garam tadilah. Ada kalau mengikut kain pertama mana keadaan garam yang masin adalah satu kelakuan, adalah satu sifat pula lain pada masin. Kalau mengikut kain yang kedua, keadaan garam yang masin tu kena kepada ada masin di garam. Tak payah bilang bukan dia satu sifat yang lain pula tu bukan. Tapi sungguh ke tidak keadaan garam tu masin? Memang sungguh. Mengikut yang kata sifat pun sungguh, mengikut kaum yang kata bukan sifat pun sungguh juga. Sungguh-sungguh ke semua, tiap-tiap dua kaum tu kata sungguh ke semua. Tapi khilaf pada adakah sifat ke bukan sifat. Begitu saja. Kalau kata sifat sebab dia tahakkuk pada diri. Kalau kata bukan sifat, mana sebab tidak dia tilik pada tidak tahakkuk pada diri. Semuanya daripada mana? Ahwal tu dibilang isbat ke nafi. Ahwal tu nafi kan isbat. Begitu. Mari daripada di situ. Dia punca nak boleh punca tu apa dia? Sebab nak jadi khilafnya daripada di sini perkara ada 4 ke perkara ada 3. Itu sebab nak jadi khilaf di sini. Punca dianya daripada khilaf perkara itu ada 4 tersimpan pada 4 ke tersimpan pada 3. Begitulah. Maka kita akhir di situ pada katanya
Dan 7 perkara itu yang pertamanya perkara yang diibarat daripadanya dengan kata hamba yang ke-14. Kita akhir di situ pada kata dan 7 perkara itu. Wallahu a'lam, alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح لنا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح يدك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Baba. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama.